Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan menyentuh mishah dan menanggung akan dia akan mishah. Ini pun harai juga ni, sentuh Quran lepas tu bawa Quran. Akan satu ittifaq ulama fuqaha di atas bahawa harai atas perempuan itu menyentuh mishah. Talih ni sentuh Quran. Firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh malaikat oleh makhluk yang diakui bersih suci. Dan kerana hadis Abdullah bin Abi Bakrin bahawa Nabi menuliskan satu surat kepada ahli Yaman, dan tertulis di dalam surat itu, Nabi suruh sahabat tulis lah, bukan tulis sendiri. Tidak disentuhkan Quran malaikat yang suci. Itu sebagai dalil. Dan tawah harai juga ni. Ama ada fardu ataupun sunat. Tawah ni sepanjang semaya. Semuanya tawah boleh kecek tu. Jadi perempuan yang ni pun sama juga harai atau wah, dan diam di dalam masjid. Tu dia dalam masjid beradu lah, lalu lah ini berhenti. Jika qada atau makninah sekalipun tak boleh ke? Akan satu para fuqaha berittifaq atas harai berhenti dalam masjid bagi perempuan yang dalilnya kerana hadis Nabi, tidak dihalalkan masjid itu bagi perempuan yang dan tidak pula orang berjunuk. Kita ambil terjemah tu Arab tu ada mata dia tu. Tidak haram lalu dalam masjid. Ini kita bahas lepas dah dulu tu. Lalu tak apa lalu. Lalu tak apa. Baca mata dulu. Dan tidak haram lalu di dalam masjid seperti masuk yang junub pada satu pintu dan keluar pintu yang lain. Bahkan tidak makruh pula pada kaum yang asar. Fuqaha kita Syafi'i mereka mengharuskan lalu dalam masjid sekalipun bukan kerana hajat, lalu saja. Kerana firman Allah Ta'ala, apa je Tuhan kata? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghampiri semaya. Maknanya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk jangan semaya. Hingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Wih khabar dululah wih hilang mabuk. Dan janganlah pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintah sahaja. Lalu tak apa. Hingga kamu mandi bersuci. Dan kerana hadis Jabir, adalah seorang daripada kami lalu di dalam masjid berjunub. Ya lalu ia. Dan pergi datang orang berjunub dalam masjid haram seperti diam padanya. Pergi datang ni pergi mari. Cari gapo tak tahu. Bagi bucu tu ke hadap balik jatuh. Dia panggil taraddud. Dan harai pula atas yang junub baca khutbah jemaah dan sujud tilawah dan syukur. Itu tak boleh kan? Itu pun tak boleh juga. Dan harai atas orang berhadas kecil itu semaya. Orang tak ada wuduk harai semaya tu. Dah tawah, dah sujud tilawah, tak boleh tak? Dah sujud syukur,
dah ketubah jemaah, tak boleh. Dan menyentuh mishah orang tak ada wudu, tak boleh dah. Demikian lagi kulitnya, kulit mishah, kulit pun tak boleh dah. Dan jika bercerai, yakni kulit tu daripada nyo mishah, sekalipun kulit becek cabuk lah, tapi selama dibangsakan baginya bagi mishah. Kalau kita tengok pak, kulit Quran tu tak boleh kak. Kalau kita kata kulit tu dia cabuk dan kita buat kulit kita lah. Kalau kita tengok pak comel kulit kita lemah weh, tak apa. Selama duk panggil kulit Quran tak boleh. Kita tengok akal satu di sana. Bermula sujud tilawah itu sunat bagi orang baca ayat sejadah, dan bagi yang mendengar dia akan dia. Bagi orang yang dengar akan ayat sejadah dengan kosak ataupun tidak dengan kosak, dan terlebih muakkad barangkali saat ni nak gini. Dan bagi yang mendengar akan dia tu baik-baiklah dia mula-mula nak akan dia selalu. Dan terlebih muakkad sunat sujud bagi yang mendengar. Ila angkola, dan tidak harus sujud tilawah. Hak ning bukan hak kita tambah, hak kita ni, hak dalam hawasi dia, hak tepi mutlaqin badra itu hak musannif sendiri ni. Ila angkola hingga kata dan tidak harus. Jadi dia nakal dalam kitab lain juga ni, bukan hak kita ni. Kita ambil daripada tabak di sana tu, tengok intaha hamisnya sabhah 32 33. Situ kita baca lagi. Dan tidak harus sujud tilawah malaikat pada tempatnya, iaitu ketika mengiringi akhir ayat sejadah, iaitu 14 ayat ila angkola. Maka dia nakal kitab lain lagi tu, hingga kepada kata atau ila angkola dalam surah A'raf. Dari bawah tu tak ada apalah sebagai royak. Tempat-tempat yang sujud tilawah 14 tempat dalam Quran semua tu. Kita lakah situ. Akal satu lek sana. Yakni hari atau orang berhadas kecil itu menyentuh mishah. Orang tak ada air semaya nak sentuh Quran tak boleh. Dan dikanaki dengan mishah itu tiap-tiap yang disurat padanya suatu daripada Quran. Sikit tak apa dah, bukan nanti sebuah. Dengan kosak dibacakan dia. Seperti luh. Seperti luh. Papel luh lah. Papel luh tulis Quran tu, papel keping dia panggil. Ataupun tiang, ataupun dinding. Jadi surat atasnya Quran. Seperti tiang masjid kah, buat Quran sobek. Ataupun jidah masjid, tulis ya Quran. Mah, tak boleh. Bukan nanti Quran sebuah dah. Kalau gitu masalah kain tulis Quran. Tak boleh juga tu. Saya dipergi ayat Quran tu. Tak ada ismaya. Kerana dibacakan dia. Tapi tulis kerana baca tu, bukan kerana tujuan lain dah. Maka hari menyentuhnya serta hadah. Sama ada pada demikian itu qada yang masyhur dengan suratan dan lainnya. Seperti segala tepi-tepinya dan barang antara segala sutur, antara segala baris. Hak ni hak hawasi daripada wisa aprah ni, dia tak sini kita nakah hak tuai kitab ni juga ni. Arwah kita. Maka keluar dengan bagai disurat kerana dibacakan dia itu bagai tu fa'il pula dah. Bagai yang keluar oleh barang yang ada ia bagi lain daripada tersebut. Jadi masalah surat kerana baca. Kalau surat kerana bukan baca boleh tak? Masalah kita kata duit itu ada tulis ayat Quran, boleh pergi tak? Ada ismaya. Nah, sebab duit negara duit Saudi, duit Libya tu dia ada ayat Quran dah kada.
seperti segala kain dan dirham dan dinar. Tulis di kain. Jika di surat atasnya sesuatu daripada Quran, maka tak haram menyentuh dia. Boleh kita sentuh. Kalau gitu masalah kain hak orang duk tudung orang mati dah. Kain hak boleh ada dengan ayat kursi ke apa tu. Kalau kita faham sini, boleh kita sentuh dan menanggungkan dia serta dengan hadah. Boleh. Boleh kita bawa, boleh kita sentuh, boleh kita bibit. Sabak itu bukan kerana baca. Kalau tudung banyak je. Tak boleh. Ataupun kita katanya gambar ayat kursi ke, tulis bukan kerana baca tu, kerana perhiasan. Tu. Jadi dia tak samalah masalah kerana baca tak baca tu tak serupa dah. Demikian lagi azimat. Azimat ada mau tulis buku kok ana tu. Seperti kertas yang disurat padanya sesuatu pada ayat Quran dan digantung pada kepala kerana tabarruk. Maka harus menyentuhnya, boleh kan? Dan menanggungnya serta hadah. Jadi masalah orang buat azimat yang tertulis ayat Quran tu boleh. Ada ais maya tak apa boleh tulis. Dan jika hadah akbar kalipun, hadah besar boleh. Dan diiktibarkan dengan kosak orang menyuratnya bagi dirinya ataupun bagi yang lain dengan tidak disuruhkan dia dan tidak diupahkan dia. Maka jika disurat bagi yang lain itu dengan disuruh, dia tulis untuk orang tapi dia kena suruh ataupun orang upahkan dia, maka diiktibar dengan kosak orang menyuruh, bukan juga tulis. Jadi kalau kita suruh dia mau tulis, kita upah. Iktibar kosak dia ke kosak kita, maka situ iktibar kosak kita juga suruh. Bukan dia tak, dia kerja makan upah ya. Apa lah? Masalah kita kata Anwar ni dia tukar tulis kok tak. Anwar tulis ayat Quran sikit. Kita kosak kita nak buat gapo? Kira kita dia tu makan upah ya dia ni. Tak kira hak dia. Habis kata. Dan hari diserahkan bagi kanak-kanak yang belum memayyi akan upama mishah. Budak ni kalau tak ada cidik tak ada serah Quran, nama soyok tobat. Jangan wi Quran dia. Dan jika setengah ayat sekalipun jangan. Dan disuratkan dia dengan bahasa ajam. Atas pada kata diserah. Dan hari disurat Quran dengan bahasa ajam. Tulis Quran dengan bahasa lain tak boleh tu. Gerti tulis bahasa ajam. Ayat Quran tulis dengan bahasa Siam. Alhamdulillah Oang Laling tak boleh. Tak apa lah. Alamin Oang sera'a le Laling sera'a alamin Mamak sera'i nonung alamin tak boleh. Itu bahasa ajam. Quran tak boleh. Hanya kena bahasa Arab. Dan dikoyok, jadi dan hari dikoyokkan dia, dikoyok ni soyok, koyok Quran bunga buat main tak boleh. Dan ditelekan bagai yang disuratkan atasnya. Teles waktu tu tulis Quran. Ni kita kata gapo roti tu tulis ayat Quran. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kita puak roti tu. Tak boleh tu. Tak boleh telan. Tidak minum air yang dihapuskan dia. Ni tak apa, tidak. Yakni tidak haram. Tidak haram masalah air tawar. Ambil makuk so, ambil dawat ke apa, tulis. Lepas tu kita hapus ayat Quran dengan air, minum. Tak apa tu. Wap nawar. Dan diholakan kaki kepada mishah, yani dan haram. Atas pada kata diserah. Dan haram diholakan kaki kepada mishah, telunjuk kaki mishah haram tu, telunjuk kaki. Selama tidak ya atas tempat yang tinggi. Kalau Quran duduk tinggi tak apa. Ni masalah Quran atas meja, kita kaki duduk bawah, tak masalah. Ataupun Quran atas gaha, kaki duduk bawah, tak masalah. Kalau Quran duduk bawah, kaki duduk bawah tak boleh. Apa tu Hunjuk kaki. Dan makruh dibakarkan bagi disuratkan atasnya.
makruh kita bakar Quran. Melainkan kanak-kanak memeliharakan dia. Itu tak apa. Supaya Quran kah? Jadi hancur dah boleh gundi katik kalau kita tak bakar lama-lama jadi cabut selerak pula. Kita hipo-hipo bakar. Bakar tujuan apa? Bukan nak menghina Quran, nak jaga. Jaga takut dia mau nak main nak gapo dah. Tetapi dibasuhkan dia itu aula pada dibakarkan dia. Kita nak basuh lagu mana Quran hak learning. Dia tobok siap dah tak tubik dah basuh tu. Dah nak bakar dah. Habiskan tu mati. Dan jika tidak seperti yang sudah dijadikan dia kulit kitab. Jadi kulit Quran tapi sekarang kita buat kulit kitab. Tidak haram menyentuhnya dan menanggungnya, tak apa. Bersalah menanggungkan orang yang menanggungnya. Maka tak haram mutlakon pada Syekh Ramli. Tak menanggung orang menanggung Quran. Ni Fauzan yang buat Quran, kita pikir Fauzan. Tak apa. Fauzan yang buat Quran lah kau cek kan, bah pun. Kita pikir je, bah tak kok. Bukan pikir Quran, pikir orang buat Quran. Syekh Ramli kata tidak haram mutlakon. Tak apa. Tak apa tak. Dan kata Ibnu Hajar padanya tafsir mata benar yang ditanggung dengan mishah. Itu tafsir debat mata benar. Haram menyentuh kani Quran. Jangan bacakan dia tu. Kani. Kani tu bekah. Buku Quran. Sarung Quran. Tu kani. Demikian lagi haram menyentuh kani Quran. Baca kani tu. Kani mana? Yang disediakan bagi Quran. Orang tua dulu yang boleh kani Quran. Dia buat dengan kain. Tak. Dan ni tak ada jaga. Dan kotaknya kotak Quran. Kotak Belanda ni. Dia selit kotak. Yang disediakan bagi Quran. Dan yang layak dengan Quran. Bersalah seperti peti mata benar dan khazanah. Kalau mari ke apa tak apa. Mari kita buh Quran. Pas kita pergi pakai mari tak apa tu. Itu tak apa. Dan jika dihantarkan misah di atas rihal kayu, itu gahar apa yang mau guna tu rihal kayu panggil, ataupun pelepah tamar, maka tidak haram menyentuh sesuatu daripada rihal itu. Kita pergi gahar tak apa. Kita tak Quran tak gahar gini. Pas kita pergi kayu dia, tak apa tu. Boleh. Atas barang yang dikatakan dia oleh Ibnu Qasim, ia Ibnu Qasim nakan daripada Syekh Ramli dan Syekh Tablawi. Hak di bawah ke satu tu sejarah hidup Syekh Ibnu Qasim dia. Apa tu hak depan lagi pun latar belakang riwayat hidup Tablawi, Ziyadi, Halabi. Itu insya-Allah nak baca sendirilah. Daya diatimak oleh Syekh Ziyadi seperti Syekh Ibnu Hajar akan haram menyentuhnya. Talih kau weh. Kita tak Quran tak gahar. Kita pergi gahar. Syekh Ramli katanya tak apa. Ibnu Hajar kata jangan. Apa tu dah? Atau khilaf. Dan berkata Syekh Halabi dan Syekh Qalyubi haram menyentuhkan barang yang hampir daripadanya, tidak yang jauh. Ni comel ni hak Qalyubi ni. Kita tak Quran tak gahar. Kalau rapat dengan Quran tak boleh pergi. Kalau jauh sikit tak apa. Jika dekat jauh, hak tu Qalyubi. Maka haram menyentuh kaninya, baca kani tu. Kani Quran. Dan kotaknya yang tersebut itu jika ada Quran pada keduanya. Nampak tak? Kalau kani saja tak apa. Kalau kotak saja tak apa. Yang tak bolehnya kani hak ada Quran, kotak hak ada Quran. Itu tak bolehnya. Hak sekali Quran. Bersalahan jika tidak pada keduanya. Tak ada karah buk Quran, tak ada kani saja. Maka tidak haram menyentuh keduanya. Kesimpulan masalah kani dan kotak Quran ni, sarung Quran ni hak kata haram kalau Quran duduk ada di dalam. Kalau tak ada masalah. Okey tak apa.
Tapi kalau kulit tak boleh kulit. Kulit ni kalau cabut dah pun haram apa tu lah. Malaikat kulit tu kita buat kulit kita tak apa. Baru boleh. Dan tidak haram menanggung akan dia akan Quran serta mata benar. Quran ni kita boleh bawa, masalah kita tak ada air semaya sekali buat bagai. Boleh? Dan jika kecil seperti jagung sekalipun boleh juga. Kita ambil Quran pun dalam jabir, dalam baik, apa tu ambil kalai seputung tak lah tu. Tapi kosak kita buat kalai tu boleh. Kalau belah kecil sekalipun. Seperti bagai yang berkata oleh Syekh Ramli dan orang yang mengikutnya. Tu Syekh Ramli. Walau halus tak apa. Dan berkata Syekh Khatib tak dapat tidak bahawa patut ia bagi mengikut pada uruf bagai dengan Quran tu kena wipadai. Jagung dengan Quran tu tak sesuai dua tu. Halus dah. Makna kalau kita buat Quran, kita bubuhlah kitab sejilid ke wipadai dengan Quran tu baru boleh. Dan ditanggungkan dia tergantung. Karena takut pada menyentuh. Dan jika tidak maka haram atasnya. Dan disyaratkan pula bahawa tidak dikosak mishah juga. Masa kita bawa tu jangan kosak awak Quran. Dengan bawa dikosak mata benar ataupun diitlaq. Tak ada kosak gapo. Lepas gitu bawa gitu ya. Ataupun kita kosak mata benar baru boleh. Kalau kosak Quran hukum tak boleh. Maka jika dikosakkan mishah juga haram atasnya atas yang menanggung. Kalau kosak Quran tak boleh. Dan jika dikosakkan mishah serta mata benar, kosak dua-dua. Bawa Quran katik, bawa bagai katik. Tidak haram pada Syekh Ramli dan haram pada Syekh Ibn Hajar. Jadi khilaf dua tu lah. Kalau kosak dua-dua tu Syekh Ramli kata tak apa dah. Ibn Hajar kata tak boleh. Jadi pendapat Ibn Hajarnya kena kosak buat bagai betul. Jangan kosak Quran. Seperti Syekh Khatib Sarbini. Jadi bawah tu kita nak ibarat Syekh Daud tu. Kita nak ibarat Syekh Daud. Lebih kurang masalah atas tu. Dan tidak haram menanggung akan dia pada tafsir. Dia akan mishah ke Quran. Quran sekali tafsir tak apa. Yang terlebih banyak daripada Quran dengan yakin. Maknanya kita nak bawa tafsir Quran ni kalau tafsir banyak boleh, kalau lah Quran tu banyak tak boleh. Masalah kita kata ni tafsir. Tafsir Quranul Azim, tafsir Jalalaini. Huruf Quran dengan tafsir mana banyak? Kalau banyak Quran tak boleh. Kalau banyak tafsir boleh. Gitu. Maka huruf tafsir Jalalain ni dengan Quran tu, ulama dia bila tu, kalau lebih pun lebih tafsir 2-3 huruf gitu ya, tak banyak kan dia. Jadi saya kira bagi kita bila bawa tafsir Jalalain ni, kita ada ismaya dah. Malaikat kita bawa tafsir syarah dia, tafsir Sawi, tafsir Jama dan hak lain lagi tak apa tu. Kita baca sikit bawah ke satu lah. Berkata Syekh Daud dalam kitab Bughyatul Tullab. Dan demikian lagi harus menyentuh dan menanggung Quran serta tafsir. Jika ada huruf tafsir itu terbanyak daripada huruf Quran, supaya huruf saat ni lah. Sama ada berbeza Quran daripada tafsir ataupun tidak berbeza. Dan zuhir pada kalam Ashab dan Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad, sekira-kira ada perhimpunan tafsir itu terbanyak pada Quran, halal menyentuh dia atas telak. Kalau kita kata tu tafsir banyak pada Quran, maka boleh. Sama ada tempat disentuh itu tempat yang sedikit tafsir banyak Qurannya, ataupun disentuhnya huruf Quran sekalipun, boleh juga. Jadi sini kalau kita nampak pendapat Ibn Hajar tu apa ni? Dia panggil luas sikit. Segitu. Sentuh huruf ke di muka yang kita sentuh tu banyak Quran ke tafsir, tapi kalau ke perhimpunan tu banyak tafsir. Beginilah. Tafsir Jalalaini tu kalau kira sebuah tu dia banyak huruf tafsir 2, 3, 4 huruf.
maka kira perhipun ni. Kalau kita buka dalam pak tu, muka surat yang kita sentuh tu banyak Quran, boleh Ibnu Hajar kata. Ha? Kalau depan lagi ni, walau sentuh huruf Quran sekalipun boleh juga. Sebab apa? Dia kira perhipun ni Quran, perhipun ni tafsir. Bukan ke muka surat tu dak. Hak tu hak Ibnu Hajar. Syekh Ramli lain. Maka zahir pada kalam ini, maka jadi iktibar banyak tafsir pada Quran pada jumlah dua, pada perhipun ni, pada semua. Bukan pada tempat sentuh tu. Khilaf bagi Syekh Ramli dan Khatib Sarbini. Maka atas kata keduanya iktibar pada menanggung itu pada jumlahnya. Dan pada menyentuh itu pada tempat yang disentuh. Syekh Ramli katakan, masalah kita sentuh ni tengok tempat. Kalau Quran tu banyak, tak boleh. Kalau tafsir banyak, tak apa. Syekh Ramli. Maka manakala banyak tafsir harus menyentuh dan menanggung, dan manakala tempat itu sedikit tafsir banyak Quran harus menyentuh dia. Atau Syekh Ramli atau khilaf antara dua syekh tu. Habis kata. Naik mata di atas. Dan tidak haram pula menanggung dirham ataupun dinar. Dan kepala cincin yang tersurat padanya suatu daripada Quran. Tadi huraidah tu. Masalah duit tulis Quran, cincin tulis Quran, dinar tulis Quran. Maka boleh kita bawa. Kalau kita tak ada ais maya. Kata dah. Hukum kanak-kanak menanggung mishah. Budak buat Quran lagu mana? Tengok kalau dia nak mengaji tak apa, kalau kita suruh kita taruh tak boleh. Dan jangan ditegahkan kanak-kanak yang mumayyiz yang berhadah besar ataupun hadah kecil daripada menyentuh dan menanggung Qurannya dan luhnya. Budak ni kalau mumayyiz ni kalau nak pergi Quran, solare. Tak. Kalau dia nak pergi Quran, jangan lari. Walaupun hadah besar sekalipun, tak sah. Tapi dia pergi buat apa? Kerana menderah dan mengaji. Bukan pergi buat main, kalau main dia tak kartun tak leh tu. Nah, jom Quran dia di atas meja, suruh haja alif bata ka bismillah fatihah, maka tu tak apa dia ambil. Tapi kalau ambil tujuan nak main tak boleh. Ilak dua je boleh, kerana menderas, mana berderah lah, dan juga yang kedua kerana mengaji baru boleh. Hak pesen ni tak boleh ni. Kita baca Quran, Sadaqallahul Azim. Kita tahu Quran sikit, ayolah kira. Tak boleh tu. Waktu kerja kita. Nampak dah? Suruh anak, tapi bukan kerja dia, kerja kita. Hak tu tak boleh. Apa? Masalah budak kalau kerana dia nak baca, nak mengaji, maka jangan lari, jangan tegah. Akal satu turun bawah. Akal dua. Kata Syekh Fatani, mas'alatun. Tidak wajib atas wali ataupun muallim. Muallim tu guru lah. Guru ajar Quran. Menegahkan kanak-kanak yang mumayyiz lagi berhadah dan yang junub. Tak salah ke? Daripada mengakak dan menyentuhkan mishah kerana hajat belajar dan menderas dan membawa pada tempat mengaji. Dia nak pergi buat tempat kirati ke apa semua bawa. Dan membawa pada gurunya supaya diajarkan dia akan Quran itu akan budak kanak-kanak tadi. Karena jika diberakti atas mengekali bersuci pada hadah, sangat masyakkah. Kalau budak nama Ismail bukan dia. Tetapi sunat juga menegahkan dia. Sunat lah. Tetapi hari jika ada yang menyentuh atau mengakak kerana hajat orang lain. Itu tak boleh tu. Budak tak ada taklif kita tempat hari tu. Bukan kerana mengaji tu.
tetapi bermain-main juga. Maka hari walinya memberikan dia dan wajib menegahkan dia. Wali ni lagi lah. Akan kanak-kanak tu. Daripadanya ada mengakak kami sah Quran sana. Habis tu. Kitabus Salat. Kitab pada menyatakan semaya. Ini kitab pada menyatakan semaya. Akan satu di bawah. Salat itu adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5, iaitu solat tu sepenting-penting rukun kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Solat itu juga sepenting-penting fardu Islam kemudian daripada beriman. Solat itu juga seafdal ibadat di dalam Islam. Dan apabila menunai seorang Muslim akan solat 5 waktu dengan secara tunai yang sahih, saya ada lah yang kafarah bagi segala dosanya. Kita tu peki segala ambil le tak lepas pada go segala dosa. Bila difardukan semaya, tarikh difardukan salat. Difardukan salat pada malam Isra' sebelum hijrah 5 tahun atas tengah riwayat. Salat itu merupakan ibadat yang paling penting di dalam Islam. Dan ia juga pertama barang yang dihisapkan atasnya seorang hamba. Mula-mula hisap sekali amalan semaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah." Awal-awal barang dihisapkan seorang hamba Allah di hari kiamat nanti itu adalah semaya. Itu mula-mula sekali. Solat itu juga merupakan akhir wasiat Rasulullah kepada umat ketika hati wafatnya. Nabi kita bila nak mati dia tu, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Tu Nabi akhir sekali. Mana solat-solat, mana jangan tinggal semaya lah. Suruh kita semaya. Dan bagai yang milik oleh tangan kanan kamu. Apa makna solat? Sepitah lalu ta'rif as-salah dari segi bahasa ialah ad-du'a bi khairin. Itu solat. Berdoa dengan kebaikan. Tak, pitah-pitah. Pada syarak aqwalun wa af'alun maqsusatun ila akhirih. Maknanya beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan berisalah. Yakni pada jumlah, pada kebanyakan semaya itu mula takbir sudah dengan salah. Dan masuk semaya orang kelu. Orang kelu ni orang bisu lah. Dan keluar dengan kata beberapa perbuatan sujud tilawah dan sujud syukur. Maka keduanya tidak dinamakan semaya atau bukan semaya. Habis. Waktu panjang lagi lah. Panjang sangat. Dalil difardukan solat. Kita ambillah satu hadis, dua hadis, walau tak semua pun. Dalil diwajibkan bersolat sebelum ijma' ulama' firman Allah Ta'ala. Maka dirikanlah solat itu. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang wajib atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Itu ayat Quran. Lepas tu yang 2 ayat Quran, yang 3 ayat Quran, yang 4 ayat Quran. Kita ambil hadis so. Dan hadis Ibn Abbas sebagai dalil fardu semaya. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Mu'adz kepada negeri Yaman. Beliau bersabda baginya bagi Mu'adz, maka hendaklah kamu seru mereka itu kepada menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Nabi pesan ke Mu'adz, bila musafir di Yaman, mendakwahlah kepada agama Allah. Dan aku adalah utusan Allah. Mengoyak gitu. Maka jika mereka taat akan demikian, maka beritahulah mereka bahawa Allah memfardu atas mereka 5 waktu solat sehari semalam. Hadis tu panjang lagi tu. Panjang lagi. Hadis tu Sahih Bukhari.
Dan satu hadis lagi di sana tu buniyal Islamu ala khamsin, satu kita dengar pada awal kita dah dalam bab rukun Islam. Bermula semaya yang difardukan dia akan semaya itu 5 waktu pada sehari semalam. Maya tu fardu tu 5 ya. Witir bukan fardu, cuma ulama Hanafi kata wajib. Kita bukan wajib. Maka wajib tiap-tiap daripadanya dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Bila masuk pak wajib, hingga bahawa tinggal pada waktu, mana tinggal sikit, barang yang luluh dikerjakan dia. Teluh untuk semaya. Maka sempitlah ia dan wajib semaya pada ketika itu dengan segera. Nak lalu lah. Jadi kalau kita takhir sampai waktu nak habis dah, kalau dah teluh masa lagi 10 minit, wajib kena buat selalu. Kita nak takhir lagi tak boleh lah. Waktu tak ada lah. Pertama zuhur. Maka awal waktunya waktu zuhur, kemudian daripada gelecir matahari. Dan akhirnya waktu zuhur bila jadi bayang-bayang tiap-tiap sewaktu itu seumpamanya lain daripada bayang zawal, bayang gelecir. Dulu ni nak tengok matahari, kena tengok nak tengok waktu tengok matahari. Hari ni payah nak tengok lah, tengok jadual takwim dia. Tak. Maka kalau kita tak ada takwim, ni cara tengok. Bila matahari gelecir, dah kita nak tahu gelecir tak gelecir, kita tak satu benda. Kalau matahari diri betul, dia tak nampak bayar bawah. Kalau gelecir nampak bayar bawah, dia pas belah lah. Itu gelecir. Habis kata bawah ke satu. Yakni permulaan waktu zuhur ialah bermulanya daripada gelecir matahari dari tengah langit, dan berpanjangnya waktu zuhur itu hingga jadilah bayangnya, bayangan sesuatu itu seumpamanya. Bayar itu sepanjang benda. Tidak bayang benda. Kita tak gitu lah. Kalau bagian ni neci, bayar hak kita tak tidur tu neci juga. Itu makna kata sesuatu tu seumpamanya. Lain daripada bayar zawal. Hak zawal tak kira lah. Bayar tu kita kena ukur tidur lah. Tanah perah wi. Lepas tu ukur panjang mana dengan kalah kita. Nah, ukur kalah. Dalilnya seperti berikut. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, dirikanlah olehmu salat ketika gelecir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Yang kedua, hadis Rasulullah daripada Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah bersabda, waktu zuhur itu ialah ketika gelecir matahari. Waktu zuhur ni ketika gelecir matahari selama tidak masuk waktu asar. Waktu zuhur bila asar habislah. Satu hadis lagi tu insya-Allah baca sendirilah hadis ketiga tu. Dan keduanya asar. Maka masuk waktunya waktu asar daripada lebihnya atas bayar seumpama. Bila lebih sikit masuk asar lah tu. Kalau bayar ni sama panjang dengan kalah, bila lebih sikit masuk asar. Berkekalan ia hingga jatuh matahari. Nung sampai maghrib tu. Sampai maghrib tu habis. Akan satu, yakni awal waktu asar itu kemudian daripada keluar waktu zuhur. Bila habis zuhur masuk asar lah. Dan berpanjangnya hingga jatuh matahari. Dalilnya seperti ternyata di bawah. Di antara hadis Abdullah bin Umar, hadis itu panjang juga tu, cuma ambil setengah daripada hadis tadi. Waktul asri malam tasfarras syamsu. Waktu asar itu selama tidak kuning cahaya matahari. Waktu asar. Ada yang kedua daripada Jabir radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat asarnya ketika jadilah bayangan tiap-tiap suatu itu seumpamu. Itu masalah biasa. Awal waktu tu, awal waktu. Ketiganya maghrib. Maka masuk waktunya waktu maghrib kemudian daripada jatuh matahari. Berkekalan ia hingga sempurna syafaq merah. Bila habis syafaq merah maka masuk isya lah tu. Akan satu yakni masuknya waktu solat maghrib itu dengan ghaib matahari dengan jatuh. Dan berpanjangnya hingga ghaib syafaq merah di tepi langit. Bila habis syafaq merah, habislah maghrib. Dalilnya, hadis pertama ada Abdullah juga. Waktu solat maghrib itu apabila jatuh matahari selama tidak jatuh syafaq merah. Itu maghrib. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah, fasallal maghriba hina wajabat asy-syamsu. Rasulullah melakukan solat maghrib ketika jatuhnya matahari. Bila jatuh matahari, Nabi kita semaya maghrib. Dan keempatnya isya. Dah waktunya waktu isya. Kemudian daripada ghaib syafaq yang merah isya. Bila ghaib syafaq merah masuk isya lah. Panjang waktu dia subuh nu habis. Berkekalan ia hingga naik fajar shadiq, jadi siapa masuk waktu subuh. Akan satu permulaan masuk waktu solat isya itu dengan ghaib. Kita tu fikir tu. Ghaib. Silap. Dengan ghaib syafaq merah. Dan berpanjangnya waktu isya ni hingga naik fajar shadiq. Mana dalil? Satu pada Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka itu yakni para sahabat melakukan solat isya pada waktu antara ghaib syafaq merah hingga suluh malam yang pertama. Tu. Makna kita bagi malam 3 suluh. Suluh pertama ni sekitar dalam jam pukul 10 malam. Celah-celah tu. Kita bagi 3. Dalil yang kedua ada Abdullah bin Umar. Nabi katanya waktu isya itu hingga setengah malam yang pertengahan. Ada takrib lepas dah tu. Ada Abdullah bin Umar tadi juga, cuma kita ambil sekat-sekat. Habis kelimanya akhir sekali subuh. Maka waktunya subuh kemudian daripada naik fajar shadiq. Waktu tak lama ni. Berkekal ia hingga naik matahari, habislah waktu subuh. Sini sekadar waktu je. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawab, waktu karahah tu kita tak bahas panjang sangat. Setiap semaya ada waktu dia. Ada waktu jawab, ada waktu haruh, ada waktu tu waktu karahah. Ada waktu hari untuk dia. Itu dia panggil ada waktu ikhtiar, ada waktu afdal. Ya ada tu. Akan satu di bawah para ulama telah ijma' bahawa masuk waktu solat itu setelah keluarnya fajar shadiq. Ini ijma' ulama. Bila terbit fajar masuk subuh hingga keluar matahari. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar. Hadis tadi juga tu. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu salat subuh itu permulaannya dari naik fajar shadiq selama tidak naik matahari. Jadi bila naik matahari habis waktu subuh. Habis. Syarat-syarat wajib solat. Ini syarat semaya. Apa makna syarat? Nanti kita baca bawah sikit lah. Bermula syarat wajib semaya itu bahawa ada ia Islam. Jangan mudah-mudah. Dalam kitab Munatul Musalli, syarat semaya itu adalah 9. Dalam kitab Musalli. Ini maka selalulah. Syekhuna Dr. Wahbah Zuhaili
Dalam kitab fiqh Islami berkata, syarak itu ialah ma yutawaqqafu alaihi wujudus syai' wa kana kharijan an haqiqatih. Barang yang terhenti atasnya ada sesuatu tetapi ia adalah keluar pada hakikat sesuatu. Itu takrif dia. Beza dengan rukun. Dan rukun itu ialah ma yutawaqqafu alaihi wujudus syai'. Balik awal sama ya. Cuma wa kana juz'an minal haqiqah. Itu beza dia. Barang terhenti atasnya ada sesuatu, ia juga satu juzuk daripada hakikat. Kalau syarat, misalnya syarat semaya, luar pada semaya, rukun semaya, mesti dalam juzuk semaya. Itu beza. Katanya lagi dalam kitab Fiqhul Ibadah. Fiqhul Ibadah satu jilid lah, muka surat 75. Kitab dia juga tu. Dia ada Fiqhul Ibadah, Fiqhul Muamalah, Fiqhul Uqubat dan Fiqhul Munakahat. Kitab dia buat suku-suku. Syarak itu ialah ma yalzamu min adamihi adamul masyru' wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Artinya barang yang lazim daripada ketiadaannya oleh ketiadaan masyru'. Itu syarak. Bila tak ada syarak, maka tak ada masyru'. Dan tak lazim daripada adanya syarak, adanya masyru'. Faham tak gitu? Kita nak semaya. Kalau kita tak ada ambil air semaya, semaya tak sah. Air semaya syarak, semaya masyru'. Bila tak ada syarak, tak ada masyru'. Tapi kita kata bila sudah ada syarak, tak mesti ada masyru'. Bila kita ambil air semaya, dia tak semaya dah. Nampak tak lah? Itu mana kata? Lazim daripada tak ada syarak, tak ada masyru'. Tak lazim daripada adanya syarak, adanya masyru'. Kata. Jangan ada belik tu. Tak ada belik tu. Atau dan tak lazim daripada adanya syarak oleh ketiadaan masyru'. Syarak itu terbagi kepada dua. Satu syarak wujud, syarak wajib. Bagai terhenti atasnya wajib solat seperti bulu, mana bali dan akil. Syarak sihah, syarak sah semaya. Bagai yang terhenti atasnya sah solat seperti taharah masalan. Pendapat mazhab kita Syafi'i pula terbagi syarat kepada dua. Syarat wajib iaitu ni sampai dakwah Rasul, Islam, akal, buluk, bersih dari hid dan nifah, selamat dari pencederaan yang 5. 2. Syarat sah iaitu 7. Menyucikan badan daripada 2 hadas akbar dan asghar, membersihkan badan, pakaian dan tepaknya dari najis, menutupkan aurah, dan kita akan bahas sesuai insya-Allah depan, berhadap kiblat, mengetahui dengan masuknya waktu solat, mengetahuikan kaifiatnya dan meninggalkan perkara membatalkan solat. Itu syarat sah. Maknanya syarat mazhab kita ni syarat wajib, syarat sah, dua. Syarat yang mula-mula sekalinya bahawa ada ia seorang Islam, mana Muslim. Orang kafir ni tak wajib semaya, tapi akhirat akan diazab dengan sebab tak semaya. Iktibar dunia tidak disuruh, dipaksa suruh semaya, tapi akhirat kena. Dan ini syarat adalah syarat bagi wajib salah, bukan syarat bagi sah salah. Islam wajib bersolat itu atas tiap-tiap orang Islam lelaki dan perempuan, dan tak wajib atas orang kafir asli. Kerana bahawa saja kalau wajib atasnya kafir asli ketika kufurnya, nascaya wajib atasnya qadakan solat. Padahal bila masuk Islam tak kena qada semaya kafir. Itu dalil kata tak wajib. Kerana wajib menunai itu menghendaki ke wajib qada. Bila wajib tunai, kalau tak buat wajib kena qada. Orang kafir masuk Islam tak wajib kena qada. Itu makna dia tak wajib semaya lah. Dan tak wajib atas kita orang Islam menyuruhkan kafir dengan bersolat pada ketika kufur. Mu semaya kata mu kafir ni tak je suruh. Dan tak juga dengan qada apabila ia memeluk Islam. Oleh kerana banyak para sahabat yang memeluk Islam di masa hidup Rasulullah, mereka yang kemudian daripadanya, maka tidak disuruh mereka itu seorang pun dengan qada ke solatnya. Nabi tak ada suruh qada semaya, sahabat masuk Islam tu. Mana ampuh lebih lah. Dan pula kerana ada padanya qada sini.
barang meliarkan dan melarikan daripada Islam. Kalau kena qada tak ada siapa Islam. Omong ni pun Islam kena qada, tak ada berjana Islam. Sebab tu tak kena qada. Firman Allah Taala, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, nasabah ampunkan dosa mereka yang telah lalu. Kata Syekh Adawi, ini berlaku atas bahawasanya kufar itu tidak dikhitabkan yakni bi furu'is syariah. Tidak dikhitabkan yakni dengan furu'is syariah, dengan furu' hukum ahkam ni. Dan di atas kaum yang berkata dengan taklif mereka itu, dan iaitu yang muktamad, maka itu syarat bagi sah solat. Itu. Kata ulama kita Syafi'i dan Hanabilah bahawa solat itu tidak wajib atas kafir asli, akan sebagai wajib mutalabah, wajib ditutup dengan dia di dalam dunia. Maksud itu mutalabah. Kerana tidak sah solat padanya, dia kafir tak sah maya. Akan tetapi diseksakan kerana tinggalkan dia akan solat di akhirat. Kalau tinggal, jadi akhirat kena azab tu sebab tinggal semaya. Cuma nak semaya tak sah, dia kafir. Kerana mungkin merejakan dia agama Islam masa hidup dunia dulu. Dia boleh buat masuk Islam, tapi tak masuk. Dan baligh, itu syarat yang kedua. Syarat yang keduanya baligh, yakni di antara bawah. Di antara syarat bagi wajib solat itu ialah baligh. Dan syarat ini tidak khilaf di antara fuqaha. Semua kata syarat kena baligh. Maka tak wajib semaya kanak-kanak hingga balik ya. Dalilnya kerana hadis Nabi sabdanya, 3 golongan orang yang akan kolam daripadanya. Mana Tuhan tak tanda. Buat gapo pun tak tanda. Satu kanak-kanak hingga balik. Budak tak tanda, buat gapo pun, nak main judi, main gapo pun tak tanda. Bila balik tak lihat. Yang kedua orang tidur, tak salah kat tu, hingga jaga. Dan ketiga orang gila hingga sembuh daripada gila. Akan tetapi wajib atas walinya menyuruhkan kanak-kanak itu dengan semaya. Kita sebagai ayah suruh semaya bila umur 7 tahun dan dipukulkan dia bila umur 10 tahun. Mana dalil ni? Itulah dalil Umar bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Suruhlah anak-anak kamu dengan semaya dan mereka itu berumur 7 tahun. Pukullah mereka kerana tinggal semaya dan mereka itu berumur 10 tahun. Bila 10 tak semaya godeh, 7 tu suruh saja. Dan asinglah kamu di antara mereka pada tempat tidur. Kalau umur 10 tu tidur suku jidiklah. Hadis ini menanggung oleh jumhur fuqaha akan amal itu di atas wajib. Jumhur tu siapa? Hanafi, Syafi'i, Hanabilah. Dan menanggung ulama Maliki atas sunnah. Kata ulama kita Syafi'i, dipukulkan dia akan kanak-kanak hak tinggal semaya pada pertengahan tahun ke-10. We masuk tahun 10 dulu baru boleh pukul. We masuk tahun 10 dulu. Dan jikalau mengiringi sempurna 9 tahun sekalipun, yang penting we sampai 10. Adapun disuruh dengan dia dengan solat itu, maka tidak ada ia malaikat kemudian daripada sempurna 7 tahun. 7 baru suruh. Dan berakal, syarat semaya berakal, yakni disyarat bagi wajib itu ada akal, kerana bahawasa segala ahkam syar'i pernahnya akal yang terjadi atasnya taklif dan bertanggungjawab. Kalau tak ada akal, tak ada taklif, tak ada tanggungjawab. Maka tidak wajib solat itu atau orang gila yang mabuk dengan tidak sengaja. Maknanya kalau mabuk sengaja tak boleh wajib semaya. Tapi semaya tak sah. Makna kalau tinggal kena qada. Itulah.
Dalilnya hadis lepas ni tu. Pada hadis tu. Bawah pada hadis 3 baris. Maka apabila hilang gilanya, maka tidak wajib atasnya qada solat yang luput pada tengah-tengah hilang akalnya itu. Akan tetapi disunat bagi orang gila dan orang pitam dan umpama keduanya itu qada kemudian pada senyuman keduanya sunat qada. Adapun orang tidur, maka wajib atasnya qada bila jaga ia. Dia jaga nak qada lah. Kalau waktu habis, kalau waktu ada, bukan qada. Maya selalu lah. Kerana hadis, barang siapa yang tidur tinggal pada semaya ataupun terlupakan dia, maka hendak ia bersolatkan dia bila ia ingat. Ada pun orang yang mabuk dan mereka yang hilang akal dengan perkara yang diharaikan dia, seperti mereka minum arak, hilang akal, dan perkara yang memabukkan ataupun makan ubat dengan tidak hajat, maka hilang akal, maka wajib atas mereka qada. Orang makan arak mabuk nak qada. Kemudian daripada sihatnya bila senyuman mereka itu, kerana bahasa mereka itu hilang akal mereka dengan perkara yang haram, maka tak gugur pada mereka itu oleh fardu mati. Dan suci daripada hid dan nifah dan sejahtera hawasnya. Hawas tu mana pencederaan yang 5. Hawas berhabis mata lu, maka tidak wajib atas yang buta tuli. Tak wajib semaya tu. Buta tuli lagi. Payah hajar. Mata buta, tua tuli. Payah lu. Lepas tu bisu pula, boleh lah. Dan jika berkata-kata sekalipun, mulut boleh kecek tapi buta dengan tuli tak dengar. Jika ada ia dulu daripada tamjid, bersalahan jika kemudian daripadanya pertamjid, tu wajib. Makna dia buta lepas tamjid dah tu wajib. Sampai seru sampai dakwah, maka tak wajib atas mereka yang tidak sampai seru seperti jadi ia pada pucuk bukit yang jauh. Tu tak kena semaya juga, tak sampai dakwah. Ke satu. Kerana bahawasa perempuan yang haid dan nifas itu tak wajib atas keduanya mengerjakan semaya, lepas sebut dah tadi tu. Dan tak sah daripada keduanya tengah-tengah haid dan nifas. Kalau buat tak jadi. Dan tidak qada atas keduanya. Kerana bahawasa salat itu banyak dan haid nifas itu berulang-ulang ia. Maka jikalau wajib atas kedua qada, nasa jadi masyakah demikian itu. Ada susah lah kena qada mata ni. Puasa tak apa lama-lama sekali ya. Dan apabila suci perempuan yang haid ataupun nufasak sebelum habis waktu asar, maka wajib atasnya solat zuhur dan asar. Faham tak ni? Mana kena ajar bini ni? Dia pukul 5, bini kita baru suci. Dia pukul 5 petang tu asar dah lagi. Dan bini kita baru suci daripada haid, mani-mani wajib, dia kena semaya 2. Satu asar, yang kedua qada zuhur. Hang nak qada zuhur, iktibar semaya jamak. Nampak tak lah? Jadi kalaulah kita katanya dia suci waktu isya pukul 10 malam, maghrib kena qada. Gitu. Dan apabila suci ya sebelum habis waktu isya, maka wajib atasnya solat maghrib dan isya. Maghrib tu qada lah. Kerana bersatu 2 waktu zuhur dan asar dan 2 waktu maghrib dan isya pada uzur. Hak uzur ni jamak. Kalau jamak tu uzur, maka bersatu keduanya ketika darurah itu lebih aula lagi. Setakat tu dulu insya-Allah pagi esok. Surutus salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fatul arifina wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.